Kemudian kita masuk berkaitan pengumpulan hadis. Kita akan meneliti 4 zaman lah. Yang pertama zaman Rasulullah SAW 1 hingga 10 Hijrah. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin 10 hingga tahun 41 Hijrah. Zaman Umayyah, Bani Umayyah tahun 41 hingga tahun 132 Hijrah. Dan yang terakhirnya zaman Abbasiyah daripada tahun 132 Hijrah sampai tahun 923 Hijrah, insya-Allah. Okey, yang pertamanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang kurang catatan hadis. Hadis memang kurang ditulis. Sebab apa? Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran juga masih belum ditulis. Justru para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengutamakan catatan dan juga hafazan Al-Quran berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan hadis pula ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada justru sebarang masalah sahabat boleh tanya direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan hadis ketika itu hanya diingati melalui hafazan di dalam dada-dada para sahabat sendiri. Pada masa yang sama, bila Nabi SAW berkata sesuatu, mengucapkan hadis, mengucapkan teks hadis, sahabat biasanya mereka dengar saja, mereka terus amal. Bukan masa untuk mereka menulis. Bukan masa untuk mereka menulis. Sebab pada ketika itu mereka banyak menulis tentang ayat-ayat Al-Quran. Malahan pada permulaan turunnya wahyu terdapat beberapa hadis yang mencatatkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menulis hadis kerana khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Takut bercampur dengan Al-Quran. Dalam satu riwayat daripada Sa'id bin Khudri, Sa'id Khudri menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni khairul Quran falyamhu. Jangan sekali-kali kamu menulis daripada aku. Maksudnya jangan kamu menulis hadis lah. Barang sesiapa menulis daripada aku, iaitu menulis hadis ghairul Quran, yang bukan Al-Quran, maka hendaklah dia lenyapkan, hendaklah dia hapuskan. Ini larangan pada masa permulaan turunnya Al-Quran wahyu, khawatir takut-takut bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun terdapat juga hadis-hadis yang mengizinkan untuk menulis hadis, khususnya kepada beberapa orang sahabat yang mereka ini dapat membezakan di antara hadis dengan ayat Al-Quran. Sebab itu kita akan bertemu dengan banyak dalil. Antaranya dalilnya adalah ayat ataupun dalil tentang hadis mutawatir yang Ustaz baca tadi, yang hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya membenarkan menulis hadis kepada mereka yang dapat membezakan di antara ayat Al-Quran dengan hadis. Antaranya hadis yang terkenal mutawatir, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala kharaj. Kamu sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, dan riwayatkanlah daripada Bani Israel tapi jangan melampau. Maksudnya Nabi membenarkan menulis. Malahan ada satu asar daripada Ibnu Umar menyebutkan qayyadu ilma bil kitabah. Hendaklah kamu ikat ilmu itu dengan tulisan. Maksudnya hendaklah kamu simpan ilmu termasuk hadis ini dalam tulisan. Justru ada sahabat-sahabat yang mereka itu menyimpan suhuf-suhuf. Suhuf ni maksudnya lembaran-lembaran yang ditulis di atas kulit haiwan, ditulis di atas tulang belulang dan seumpamanya. Di antara yang besar adalah suhuf sadiqah, iaitu suhuf yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mengandungi lebih daripada 1000 buah hadis. Dan akhirnya suhuf sadiqah ini dikumpulkan dan wujud sampai hari ini dalam Musnad Imam Ahmad. Suhuf sadiqah, iaitu riwayat daripada Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, suhuf sadiqah. Begitu juga antaranya juga Sahifah Madinah, iaitu piagam Madinah yang selalu kita bincangkan.
perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Islam dan juga orang bukan Islam di Madinah setelah berlakunya hijrah. Begitu juga ada dapat suhuf Ibn Abbas, suhuf Hammam. Hammam ini adalah anak murid kepada Abu Hurairah. Jadi Hammam ini telah menulis dan menyimpannya dan dikenali sebagai suhuf Hammam, dan juga kadang-kadang orang juga sebut suhuf sahihah. Suhuf sahihah. Begitu juga banyak lagi suhuf yang menunjukkan kepada kita di sana ramai juga sahabat yang diberi izin untuk menulis hadis. Malahan dalam hadis Abu Hurairah dia pernah menyebutkan bahawa tiada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada aku kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr bin As. Maksudnya Abu Hurairah ni dia tidak mencatat, tidak menulis hadis, tapi di sana diberi keizinan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk mencatat hadis. Begitu juga dalam rekod asar yang banyak yang menunjukkan bahawa di sana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini tidak ditulis, sebaliknya diberi keutamaan kepada penulisan Al-Quran. Kemudian yang keduanya zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu tahun 10 hingga tahun 41 Hijrah. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, sahabat-sahabat masih bersifat wara' dan juga berhati-hati dalam riwayat hadis. Ketika itu sudah muncul golongan-golongan yang dipanggil golongan yang ingkar, yang mengaku menjadi Nabi, yang enggan mengeluarkan zakat. Lalu para sahabat mengetatkan tentang riwayat ataupun catatan hadis. Walaupun di sana sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan seumpamanya, mereka juga mengizinkan hadis untuk dicatat. Namun secara umumnya zaman Khulafaur Rasyidin, terutamanya pada zaman Uthman bin Affan, apabila ada arahan untuk mengumpulkan sahabat-sahabat lebih bukan kepada catatan Al-Quran, sehingga Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya menyebutkan mereka ini, iaitu para Khulafaur Rasyidin zaman itu, sahabat-sahabat tidak menggalakkan pencatatan hadis pada pemulaan Islam kerana dibimbangi akan menangani kerana ketika itu mereka lebih memberi tumpuan kepada Al-Quran. Maksudnya sahabat-sahabat mereka tidak memberikan tumpuan yang lebih kecuali kepada Al-Quran. Ini zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman Umayyah, iaitu pada 41 hingga 132 Hijrah, ini zaman bagaimana hadis mula dikumpulkan. Kibar At-Tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Naqai, hingga akhir kurun pertama tu, tahun 1 Hijrah itu, ketika itu mereka masih lagi berhati-hati, bimbang, takut-takut hadis ini bercampur dengan catatan peribadi. Takut bercampur. Tapi bila bermula dengan awal kurun kedua Hijrah, pada zaman Awsa' Tabi'in, contohnya Mujahid, Sya'bi, Atta, Sa'id bin Musayyab ataupun Sa'id bin Musayyib, mereka ini telah memberi kelonggaran kepada anak murid mereka untuk mencatatkan hadis. Hadis mula dicatatkan. Dan pada awal kurun kedua itu, iaitu pada tahun 101 Hijrah, Khalifah Umayyah yang sangat adil, yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz, telah mengeluarkan arahan secara rasmi supaya semua gubernur-gubernur termasuk di wilayah-wilayah Islam supaya mencatat dan juga menyusun hadis, kerana bimbang, risau akan lenyapnya ilmu dengan lenyapnya orang-orang yang menghafal hadis, dengan lenyapnya jika hadis ini tidak dikumpulkan. Justru bermulalah gerakan untuk mengumpulkan hadis, dan susunan pertama yang siap yang dibuat oleh Ibn Shihab Az-Zuhri pada tahun yang meninggal 124 Hijrah, yang kemudiannya diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi Ibn Shihab Az-Zuhri adalah orang yang pertama yang menyiapkan hadis secara dibukukan
secara pembukuan. Ini pada awal tahun kedua Hijrah. Kemudian pada zaman akhir kurun kedua Hijrah dan juga awal kurun ketiga Hijrah, maka bermulalah zaman pembukuan yang lebih hebat. Walaupun kita akui bahawa pada zaman tabi'in, khususnya saghir at-tabi'in, mereka masih lagi berwaspada dengan hadis-hadis palsu. Ketika ini sudah muncul hadis-hadis maudhu', hadis-hadis rekaan. Jadi antara karya yang hebat, yang pertama, yang agak sempurna adalah karya Muwatta' Imam Malik. Sehingga dipuji oleh Al-Imam Syafi'i bahawa dia tidak pernah berjumpa dengan karya yang sehebat Muwatta' Imam Malik dalam bidang hadis. Namun Muwatta' Imam Malik ni ada kekurangannya kerana Imam Malik dia bila disusun dia mencampurkan juga dengan fatwa-fatwa sahabat. Justru pada bermula zaman atba'ut tabi'in, iaitu kurun kedua Hijrah, maka mulalah disusun tahun 200 Hijrah antaranya oleh Imam Ahmad melalui musnad. Iaitu musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad yang menulis mengikut perawi sahabat ataupun perawi tabi'in secara musnad. Dipanggil rawi wa'ala, rawi yang paling tinggi sebelum Nabi SAW. Maka terhasillah musnad Imam Ahmad, dibuang semua fatwa-fatwa sahabat. Kemudian pada kurun ketiga, zaman atba'ut tabi'in, iaitu pada tahun kemudiannya kita akan melihat bahawa bermulalah zaman keemasan pembukuan hadis. Di sini munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, yang akhirnya terbukulah apa yang dipanggil kitab-kitab yang hebat berkaitan hadis, yang disebutkan tadi 6 tu dipanggil Kutubus Sittah. Ini zaman keemasan, iaitu pada kurun ketiga Hijrah. Kemudian kurun yang selepasnya, keempat hingga ke-9 Hijrah, tumpuan lebih kepada membesarkan ataupun memperincikan pembukuan hadis pada kurun ketiga. Antaranya melalui aspek pengumpulan hadis mengikut tema, penggabungan hadis-hadis yang telah ditulis, ringkasan, kemudian syarah pula, kemudian ada penambahan pula, kemudian ada tahqiq pula. Ini semuanya aktiviti yang dibuat kemudian. Jadi zaman Abbasiyah ini, kurun ketiga Hijrah ini, zaman atba'ut tabi'in ataupun tabi'in ini adalah zaman keemasan pembukuan hadis. Pada kurun keempat, munculnya ulama-ulama yang mengikut jejak ulama kurun ketiga. Ketika itulah, tapi dia orang ada metod-metod sendiri. Contohnya metod mengikut syarat Sahihain, Bukhari dan Muslim. Tapi sanad yang lain dan hadis juga ada penambahan. Antaranya adalah Sahih Ibn Huzaimah, Sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim. Tapi walaupun disebutkan mereka ini mengikut metod Sahihain, tapi hadis yang terkandung dalam hadis-hadis ini tak semestinya hadis sahih. Ada hadis yang hasan dan juga ada hadis yang dhaif. Sebab apa? Sebab syarat penulisan mengikut metod Sahihain ni dia bukan ikut sepenuhnya syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun Mustadrak Imam Hakim sebagai contohnya, dia adalah mengikut syarat Bukhari dan Muslim, tapi di sana ada juga hadis-hadis dhaif yang sebenarnya dipermudahkan. Dipermudahkan, tidak mengikut syarat yang ketat yang betul-betul seperti yang dibuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Begitu juga ada ikut metod sunan, iaitu menyusun hadis berdasarkan abwabul fiqh, ikut kitab-kitab fiqh, dimulakan dengan taharah, puasa dan seumpamanya. Antaranya Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi. Kemudian ketika zaman ini juga, iaitu kurun keempat Hijrah, bermula pula kemunculan karya-karya ulum hadis. Antaranya Muhaddits Fasil Baina Ra'i wal Wa'i oleh Al-Imam Rama Hurmuzi. Begitu juga Al-Hakim menulis Ma'rifah Ulumul Hadis dan ulama-ulama lain. Bermula pula karya Ulumul Hadis. Tadi kita bicarakan karya hadis, di karya Ulumul Hadis bermula kurun yang keempat. Kemudian pada kurun yang kelima,
berlaku pula aktiviti penggabungan. Sama ada seluruh kitab-kitab kutub sittah ataupun kutub tis'ah ataupun ambil sebahagian saja, gabung. Contohnya jam'u baina sahihain, campur, gabung di antara sahih Muslim dan sahih Bukhari itu dicantumkan dan dilihat kepada sanad-sanad yang banyak. Sebab Bukhari Muslim ada yang dikatakan hadis yang sama, ada yang hadis yang sama. Jadi hadis sama ini mungkin sanadnya berlainan. Begitu Jami' al-Usul Ibn Asir, dia mengumpulkan semua kutub tis'ah termasuk juga Muwatta' Imam Malik mungkin dalam Jami' Usul, tidak dimasukkan di sana Sunan Ibn Majah sahaja. Kemudian ada juga ulama-ulama, contohnya Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah, dia menyusun hadis-hadis berdasarkan dia punya metodnya yang tersendiri. Jadi semakin bertambah karya-karya hadis. Tapi ini dah zaman belakangan, kurun kelima. Kemudian selepas kurun kelima hingga akhirnya kurun ke-9, ketika itu penyusunan hadis dia lebih kepada tema. Ada ulama yang menyusun hadis-hadis maudhu macam Ibnu Jauzi, ada yang menyusun hadis hadis-hadis yang popular, hadis-hadis yang popular. Contohnya As-Sakhawi, Maqasid Al-Hasanah. Ada yang menyusun hadis ikut hadis-hadis hukum, ada yang menyusun hadis ikut ashraf, bukan ashraf ni, atraf, yang menyusun hadis mengikut atraf, iaitu mengambil hadis yang panjang, ambil potongannya saja. Ada yang buat takhrij, ada yang buat susun mengikut jawami', iaitu menghimpunkan semua hadis seperti mana yang dibuat oleh Imam Sayuti. Dia ada Jami' Saghir, ada Jami' Kabir, maksudnya semua hadis dikumpulkan. Ada yang dibuang sanadnya, hanya tinggal matan saja, dan disusun mengikut huruf abjad. Ini semuanya peranan-peranan yang dimainkan hinggalah kurun ke-9 Hijrah. Dan selepas itu banyak juga aktiviti-aktiviti pengumpulan hadis, tetapi lebih kepada mensyarahkan ataupun meringkaskan hadis-hadis yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Zaman kita sudah wujud apa dipanggil elemen-elemen nak takhrij semula, telah pun dibuat oleh ulama-ulama kita. Ini semuanya wujud sampai hari ini. Dan mungkin aktiviti zaman kita ni lebih kepada memahami lah. Hadis tidak boleh tak ditulis dah. Sudah pun lengkap. Cuma sekarang ni untuk kita mengkaji dan memahami fiqh hadis, membuat kajian perbandingan di antara sanad hadis dan seumpamanya. Kemudian yang terakhirnya kita lihat tentang tokoh hadis zaman sahabat dan juga tabi'in. Pada zaman sahabat ada banyak sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis. Antaranya yang paling banyak adalah Abu Hurairah sebanyak 5,374 hadis, dan lebih 300 perawi meriwayatkan beliau. Begitu juga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, isteri Rasulullah Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan juga Jabir bin Abdullah. Ini antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan yang terakhirnya kita akan temui juga tabi'in juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meriwayatkan hadis serta menyebarkan hadis. Sebab apa? Sebab tabi'in ni dia mereka adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Justru mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Justru peranan mereka sangat besar. Malahan penulisan, pengumpulan dalam bentuk buku karya-karya hadis bermula pada zaman tabi'in. Bermula pada awsat at-tabi'in, kemudian dia berkembang pada saghir at-tabi'in, terutamanya para kurun ke-3 Hijrah. Dan kalau kita mengkaji segi sanad hadis, pada zaman tabi'in ini juga munculnya golongan-golongan ahli hadis yang daripada kalangan tabi'in, yang mereka ini adalah pengkritik kepada perawi-perawi yang sebenarnya perlu ditinggalkan. Perawi-perawi yang majhul, tidak dikenali, perawi-perawi pereka hadis, perawi-perawi pembohong. Sebab mereka tahu, sebab zaman tabi'in inilah usaha-usaha untuk buat hadis dhaif
ataupun untuk buat hadis maudhu', hadis palsu dia lakukan. Justru Mujahid, Sya'bi, Qatadah, Al-Arta, Ibn Syihab Zuhri, Sa'id bin Musayyib dan seumpamanya, ini antara ulama-ulama pengkritik perawi hadis yang sangat terkenal, dan kepada mereka umat Islam mengambil manfaat yang banyak kerana kita dapat mengetahui siapakah perawi hadis yang sebenar dan siapakah sebenarnya pereka hadis yang menyebabkan hadis-hadis rekaan itu ditolak. Ini peranan para tabi'in. Jadi Ustaz setakat itu sajalah untuk tajuk topik keempat ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat difahami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.